Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته تبارك وتعالى وما نوى مشايخنا من صالح النيات نسأل الله جعلنا من العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan lagi kesempatan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang mana ia merupakan sebagai pedoman dan juga siraman hati, basuhan jiwa untuk lebih kita sahut dan juga kita kaut ma'rifah dan pengetahuan berkenaan dengan diri kita sendiri. Subhanallah, Allah kaitkan pengetahuan kita, dalamnya pengetahuan kita tentang Islam, tekun kita dalam mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan kejadian alam ini ialah balik pusing kembali untuk mengenal dan mengetahui diri kita sendiri. Jadi kita tidak ke mana. Mereka yang mendalami Al-Quran, mendalami hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, mengetahui, mencedok daripada hikmah-hikmah, daripada Mishkatun Nubuwah, daripada firman dan juga daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah hanya untuk lebih mengetahui dirinya itu siapa, ke arah manakah dia tuju, apakah patut dan juga harus dilakukan selagi mana nyawa dikandung badan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan itu untuk mengenali diri kita, lantas kita mengenali siapa kita, lantas kita akuri siapakah yang telah menciptakan kita dan siapakah yang telah dihantarkan untuk kita dalam guide dan juga mendorong, mengajak kita, membawa kita ke arah jalan yang sempurna, jalan yang bahagia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita insya-Allah dalam setiap hari Selasa kita akan buka kitab Riyadhus Salihin, kitab kumpulan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini dikumpulkan untuk mengenali diri kita dan juga bagaimana persepsi, perspektif yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan di atas muka bumi ini. Habis kita di pengajian yang lalu tentang masalah an-nazar, tentang di manakah letaknya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kita sudah cerita tentang bagaimana sifat dan juga tabiat manusia ini suka untuk diberi pandangan, diberikan perhatian. Dari sejak kecil perkara ini sudah ada. Tetapi bagaimanakah perkara yang ada dalam tabiat diri kita ini kita letakkan di tempat yang yang lebih berharga, yang lebih mulia. Tidak perlu kita mengikut soal kebanyakan orang, soal trend zaman sekarang, soal siapa yang lihat kita siapa, tetapi kita letakkan mahal manakah siapa yang melihat kita itu. Mulia dan berharga tinggi sangat dan juga berharganya pandangan Tuhan itu kepada amalan kita dan juga niat kita, seperti mana kita ambil di hadis yang ke-7, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Baik. Hari ini insya-Allah malam ini kita mengambil hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-8. Baik, kita baca hadisnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Bagus digalakkan kalau siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin ini kita baca sabdaan baginda itu, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sabdaan Nabi itu kerana setiap huruf daripada, seperti mana dalam Al-Quran setiap huruf Al-Quran itu ada cahaya, begitu juga setiap sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalimat baginda itu ada cahaya yang boleh insya-Allah menyinari jiwa. Jadi muttafaqun alaih. Baik. Kemudian kita baca maknanya, makna daripada hadis ini. Baik. Mungkin maknanya akan berbeza sedikit mengikut cetakan kitab. Katanya hadis yang ke-8 dari Abu Musa, yakni Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang. Perihal seseorang yang berperang. Dengan tujuan menunjukkan keberanian. Orang sertai peperangan menunjukkan keberanian. Ataupun ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan. Dia terjemah di sini kesombongan daripada kalimat bahasa Arab hamiyatan. Kemungkinan tak berapa tepat ataupun boleh masuk, tapi bagusnya kita letakkan pembelaan, membela keluarga, membela kabilah, membela dan sebagainya. Ada pula yang berperang dengan tujuan pameran, yakni riak, menunjuk-nunjuk kepada orang, menunjukkan pada orang-orang lain kerana ingin berpamer, kerana ingin menunjuk-nunjuk. Kata sahabat ini, manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fi sabilillah? Jadi hadisnya berbunyi, ada seorang sahabat ditanya kepada baginda, ya Rasulullah, ada orang pergi sertai peperangan. Sertai peperangan itu ada yang menyertai tunjuk keberanian, ada yang tunjuk taf, ada yang tunjuk dia itu skill bagus, ada yang datang nak menunjuk-nunjuk sahaja. Adakah ia itu juga dikenali ataupun digolongkan dalam jihad fi sabilillah? Kata baginda SAW, Rasulullah SAW jawab, bukan daripada jenis-jenis yang telah disebutkan. Rasulullah SAW beri jawapan yang lain. Kata baginda SAW, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah, yakni agar agama Islam itulah yang luhur, itulah yang tertegak. Barang siapa yang berjihad tujuannya ialah supaya tegak agama Islam, maka ia disebut atau dipanggil atau digolongkan dalam jihad fi sabilillah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang amat penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari sahabat Nabi SAW daripada Yaman. Sahabat Nabi juga daripada Yaman di Zabid. Sampai sekarang ada masjidnya, Masjid Al-Ash'ari. Dan juga kalau kita belajar ilmu aqidah, Abu Hasan Al-Ash'ari, beliau ini daripada keturunan daripada sahabat ini, Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Jadi Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan Al-Quran, dengan suaranya yang merdu. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW, seperti mana riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW kadang-kadang minta daripada para sahabat, bila datang khabar bahawasanya Abu Musa Al-Ash'ari ada buat majlis tilawah Al-Quran, Rasulullah SAW datang dengan senyap-senyap, diam-diam. Rasulullah duduk di belakang dan mendengar bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Sehingga kan seorang tabi'in, kalau solat di belakang Abu Musa Al-Ash'ari, dia kata kalaulah Abu Musa ini tidak senyap, maknanya kalaulah dia baca surah Baqarah pun aku sanggup ikut menjadi makmum kerana merdu dan juga sedapnya bacaan Al-Quran. Dan ini yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita ini yataghanna bil Quran, dengan di antara sunnah kita ini kalau dapat baca Al-Quran, kita cuba untuk yataghanna, cuba kita memerdukan suara kita, cara bacaan kita dengan bacaan Al-Quran. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari dia meriwayatkan hadis ini. Katanya suatu hari Rasulullah ditanya tentang jihad. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu jihad ini
ialah di antara perkara yang tinggi dipandang oleh sahabat. Bahkan yang dipandang tinggi oleh ulama-ulama dan mereka yang memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita faham bahawasanya jihad yang disebutkan oleh baginda, jihad yang kita belajar dalam Al-Quran dan juga hadis, bukanlah jihad yang telah diacukan dia punya tampan ataupun dulangnya sekarang ini dengan fahaman-fahaman dan gambaran-gambaran yang kadang-kadang tidak berperi kemanusiaan. La haula wala quwata illa billah, lafaz dan kalimat jihad sudah dikeluarkan daripada acuan yang asli, kemudian diacukan kepada pandangan orang lain dengan pandangan yang tidak benar tentang Islam. Sehingga kan orang yang baru nak kenal Islam, dia akan tahu siapa sahaja yang di barat ataupun yang di timur. Kalau kita tanya dia apa yang mereka lihat tentang Islam di dalam media, mereka akan mengatakan Islam itu teroris, agama penjahat, agama pemberontak. Daripada mana datangnya itu? Daripada acuan yang diletakkan oleh orang-orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kesalahannya ialah daripada orang muslimin sendiri. Al-jihad fi sabilillah, jihad ni ialah suatu ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ianya suatu perkara yang sahabat baginda SAW berlumba-lumba untuknya. Apakah makna jihad dalam Islam? Jihad dalam Islam ialah mempertahankan agama, mempertahankan akidah. Bukan jihad itu ialah menundukkan orang yang lain, memaksa mereka untuk mengakui Islam. Bukan itu makna jihad fi sabilillah. Dalam jihad fi sabilillah, di dalamnya itu ada rahmah. Kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Ali, dia kata, wahai Ali, sesungguhnya seorang yang kau dapat berdakwah, mendatangkan, membawa hidayah kepada beliau, walaupun seorang, itu lebih baik daripada harta yang mahal dan berharga. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, kata, wahai Ali, sesungguhnya seseorang yang dapat hidayah dengan tangan kau, yakni dengan sebab engkau, maka itu lebih dicintai daripada engkau memiliki harta yang berharga yang banyak. Tahukah kita bilakah Nabi kata ini kepada Sayyidina Ali? Rasulullah kata perkataan dan sabdaan ini ketika Sayyidina Ali di waktu bila? Apa yang Sayyidina Ali buat? Adakah ketika keluar dakwah? Bukan. Adakah ketika dia mengajar orang? Tidak. Adakah ketika dia pergi imam masjid? Tidak. Rasulullah sebut kalimat yang besar ini, kalaulah kau dapat beri hidayah kepada seorang lebih baik daripada harta yang kau miliki. Rasulullah kata kalimat ini ketika Sayyidina Ali nak keluar perang Khaybar. Ketika mana berdepan dengan musuh yang ketika itu orang-orang Yahud di Khaybar sedang mereka berpangkalan di benteng mereka yang tidak ada siapa yang dapat membukanya. Ketika nak keluar itu, Rasulullah kata, kalaulah kau dapat beri hidayah kepada seorang, itu lebih baik daripada seluruhnya. Itu makna jihad fisabilillah dalam Islam. Itu jihad yang rahmah. Sebab itu kita lihat tidak ada kesefahaman ini yang berlaku. Bermulanya nampak ketika mana berlakunya 11 September tahun 2001. Ketika jatuhnya WTC. Ketika itu, gambaran yang besar ketika itu ialah apa? Gambaran yang besar itu ialah orang Islam meletupkan apa? Meletupkan dua menara dan membunuh ramai orang-orang yang abriya, orang-orang yang tidak ada dosa. Terus daripada situ, orang-orang makin mula berlaku kesalahfahaman dalam masalah jihad. Kebetulan subhanallah, ketika berlaku perkara itu, kebanyakan di negara-negara Arab, sekolah-sekolah di negara Arab, yang mana ketika mereka belajar tentang Islam, bila berlaku tragedi yang besar itu 11 September, mereka memansuhkan silibus jihad yang memang dalam Islam yang benar, mereka mansuhkan daripada silibus pengajian dalam sekolah mereka, supaya jangan ada dakwaan bahawasanya nanti orang kata ada jihad, ada nanti kena tangkap dan sebagainya. Jadi kerana itu mereka mansuhkan. Adakah ia membawa perkara yang benar? Rupanya membawa perkara natijah yang sebaliknya. Bila mana kita mansuhkan fahaman jihad yang sebenar dalam Islam, tiba-tiba datang orang-orang yang sesat, yang tidak faham Islam, yang bacanya Islam terbalik,
dan ada topeng-topeng yang belakang, ada boneka yang dikontrol oleh tangan-tangan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini pula yang membawa istilah jihad yang baru kepada media dan juga tontonan umum. Ketika itu bila kita sebut jihad, semuanya orang sudah gelabah, sudah takut. Kenapa? Kerana itu acuan yang kita faham sekarang ini. Dan sekarang ini sangat-sangat kita, kalau di negara kita, nadir jarang orang sentuh tentang jihad yang sebenar. Yang sebenar. Jihad, maksud jihad fi sabilillah, maksud berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita kira di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertai, tidak ada satu peperangan pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertai yang Rasulullah mula dulu peperangan itu. Tak ada. Sepanjang Rasulullah berperang di kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada umur 40 tahun ataupun peperangan itu di dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah di Mekah tidak lagi difardukan peperangan. Jihad tak ada lagi fardu. Rasulullah berhijrah ke Madinah, ketika itu barulah mulanya difardukan jihad fi sabilillah. Itu pun yang dalam masa Rasulullah di Madinah selama 10 tahun, Rasulullah pergi keluar berjihad fi sabilillah, berperang, tidak ada satu peperangan pun yang Rasulullah mulakan. Tidak ada. Peperangan yang Rasulullah mulakan ataupun tidak ada langsung ke peperangan yang Rasulullah SAW sertai ialah kerana orang-orang kafir sudah sampai ke Madinah untuk masuk untuk merampas hak dan juga untuk kerana tidak menjalankan hak-hak perjanjian antara orang Islam dan juga mereka, ataupun Rasulullah mendengar ada plan strategi yang telah disusun oleh musuh-musuh Allah, lalu Rasulullah dengan hikmahnya Rasulullah pergi dahulu daripada mereka sebelum mereka laksanakan strategi mereka. Dan kebanyakannya bila Rasulullah sampai ke rumah mereka ataupun ke kota mereka, mereka dah bertaburan lari. Subhanallah, tidak ada dalam Islam. Hatta peperangan Khaybar pun baginda keluar kerana ada sudah Yahudi sudah susun strategi dengan Ghatafan untuk membolak-balikkan kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Madinah. Jadi subhanallah, itu jihad fi sabilillah. Kerana itulah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam memandang besar jihad ini. Dan di antara perkara yang boleh menghapuskan dosa kita daripada awal sampai akhir ialah jihad fi sabilillah, seperti mana yang pernah kita sebut sebelum ini. Masuk Islam, hijrah dan juga jihad ada antara ibadah yang memansuhkan dan juga menjadikan sebab pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang pergi menyertai jihad fi sabilillah, matinya itu rasanya seperti digigit serangga. Tidak. Sehingga kan orang yang mati syahid fi sabilillah tidak perlu dimandikan kerana bukti darahnya itu seperti kasturi, bukti beliau ini fi sabilillah berjihad. Banyak lagi kelebihan-kelebihan sehingga kan para sahabat memandang ianya perkara yang besar. Kenapa? Kerana kalau kita bandingkan dengan ibadat-ibadat yang lain, ibadat solat kita akan korbankan waktu kita. Ibadat zakat kita korbankan kita punya harta. Ibadah puasa kita korbankan adat kita yang biasa kita makan. Tetapi ibadah jihad kita korbankan nyawa kita. Mana yang lebih berharga ibadah yang kita korbankan untuknya kecuali yang berkaitan dengan nyawa. Sebab itu di antara perkara yang dipandang tinggi oleh para sahabat ialah jihad, ibadah jihad. Oleh kerana itu, jihad yang benar ini, yang mafhum, yang jihad yang sebenar, insya-Allah kalau ada peluang kita buat forum ataupun buat daurah tentang jihad fil Islam, jihad fi sabilillah, jihad dalam Islam, fahaman yang sebenar. Kita akan melihat orang-orang yang yang mendakwa bahawa jihad, yang melaungkan nama Allahu Akbar, yang meletakkan bendera yang tertulis kepadanya syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu semuanya mereka bermain-main. Mereka semua bermain-main dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka nanti menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi kerana itulah kata Abu Musa al-Asy'ari yang meriwayatkan hadis ini, ada seorang itu tanya, "Ya Rasulullah, ini jihad fi sabilillah, ibadah yang besar, amal yang besar. Kalau orang itu pergi berjihad, tetapi dia pergi berjihad hanya nak tunjukkan dia punya keberanian. Masuk fi sabilillah, masuk dalam peperangan, nak tunjukkan dia punya skill, dia punya cara, dia punya hayun pedang dan sebagainya. Ada juga yang kerana datang kerana hamiyah, kerana rasa panas, kerana rasa nak membela, bukan kerana
kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada kerana nak membela ke si fulan ke kabilah dia ke, aku masuk ni kerana nak sertai, kerana ada kabilah aku yang datang jadi aku nak bela dia. Ataupun orang yang keluar berjihad yuqatu riya, kerana nakkan tunjuk dirinya itu bagus. Ada riwayat yang lain Rasulullah tambah, orang keluar berjihad kerana marah, sangat marah, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, marah kerana dipijak ataupun dihina kabilahnya ke, ataupun dihina salah seorang daripada orang muslim yang dia itu keluarga dia ke. Dalam riwayat tambah kerana marah, dan yang kelima kerana nakkan maghnam, nakkan apa? Nakkan harta rampasan peperangan. Jadi lima-lima ini ada riwayat. Kata baginda, kata sahabat ini, ya Rasulullah, apakah di antara jenis-jenis jihad ini jihad fi sabilillah, jihad yang mana Allah berikan ganjaran di syurga, tempat para syuhada yang tidak ada tempat yang dikhususkan kecuali mereka. Syuhada fi sabilillah ini dikhususkan mereka ini di dalam syurga, diberikan keistimewaan dalam syurga itu perkara-perkara yang tidak ada pada orang yang lain. Ada. Jadi seorang sahabat ini tanya, ya Rasulullah, ini orang keluar jihad kerana tunjuk keberanian, dan ada yang kerana nak kesombongan, ada yang kerana nak riak, ada kerana marah, ada kerana nakkan harta rampasan perang. Siapakah di antara mereka ini orang fi sabilillah? Mereka ini mendapat pahala jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW menghapuskan semua jenis-jenis ini. Jawapan baginda, semua ini salah. Subhanallah. Macam orang tanya, macam mana saya nak pandai? Kena makan ubat ke? Kena baca kitab ini ke? Kena buat begini ke? Macam mana saya nak bagus dalam result exam? Kena buat begini ke? Kena buat begini ke? Kena makan ubat ke? Kena ubat yang mana satu yang bagus? Kembali semuanya itu tak ada kena-mengena. Kena-mengenanya itu ialah pada diri sendiri. Jadi ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang jihad bermacam-macam jenis ini, dan semuanya itu ialah amalan-amalan diri sendiri, kepuasan diri dan juga maslahah diri sendiri. Semua ini yang nak keluar tunjuk diri ialah kerana kepuasan diri, kerana nak riak, kepuasan diri, marah, kepuasan diri, nakkan harta rampasan perang, nakkan kepuasan diri. Semua ini kepuasan diri. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, semua itu salah. Kata Rasulullah SAW, man qatala, kata Rasulullah berjawapan yang benar, siapa yang berperang untuk kalimat Allah itu menjulang tinggi, itu fi sabilillah. Habis langsung Rasulullah tak sebut apa yang ditanya. Jenis-jenis peperangan yang disebutkan oleh sahabat tadi, semua Rasulullah SAW tidak ada sebut pun. Tapi Rasulullah sebut perkara yang bergantung pada diri kita. Siapa yang keluar berjihad, niatnya itu ialah supaya dijunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, fahadha fi sabilillah. Itu yang di dalam jalan Allah. Kita lihat bagaimana, subhanallah, lihat bagaimana fikrah ataupun acuan yang telah baginda SAW ukir dan juga letakkan kepada kita mafhum jihad. Makna jihad ialah hati kita mulakan dengan kerana nakkan menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan agama orang lain, bukan agama si fulan, bukan agama si faltan yang di timur atau di barat. Jadi baginda SAW mengatakan bahawasanya sesiapa yang dalam hatinya itu nak menjunjung tinggi, menjulang tinggi kalimat Allah, firman Allah, hukum Allah, syariat Allah, fahuwa fi sabilillah. Jadi daripada ini kita tahu bahawasanya apa sahaja pergerakan kita, apa sahaja amalan kita, niat kita untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, maka kita fi sabilillah. Sebab itu ulama menggolongkan mereka yang keluar untuk belajar ilmu, dan juga ianya daripada hadis baginda SAW. Kata baginda SAW, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, tidak dia kembali kecuali dia itu fi sabilillah. Kalau dia meninggal dunia ketika dia keluar menuntut ilmu, maka fahuwa fi sabilillah. Dalam riwayat, barang siapa yang keluar untuk menuntut nafkah yang halal untuk keluarganya, cari nafkah halal untuk keluarga, fahuwa fi sabilillah. Pernah suatu hari baginda SAW duduk, tiba-tiba Rasulullah SAW ada seorang sahabat bermundar-mandir depan di luar masjid. Sana bermundar-mandir ke hulu ke hilir begitu. Rasulullah tanya kepada dia sebelahnya, kata, siapa ini? Kenapa orang ini?
Kata si fulan tadi, kata, ya Rasulullah, tengoklah orang ini badannya besar, Masya Allah. Kalau badannya ini dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah kan afdal, kan bagus. Kata Rasulullah SAW, dia kata, sahih, perbetulkan makna fi sabilillah, perbetulkan makna jihad. Kata Rasulullah SAW, orang ini kalau keluarnya untuk mencari nafkah, untuk menutup keperluan dirinya, tak nak sampai menagih kepada orang lain, tak nak sampai minta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah. Orang ini kalau keluar kerana semata-mata nak mencari nafkah untuk keluarganya yang dia tanggung, fahuwa fi sabilillah. Begitu jawapan baginda SAW. Jadi barang siapa amalan kita, kita persiapkan hati kita bagaimana untuk fi sabilillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Rasulullah meletakkan kita satu isu, iaitu isu amalan dunia dan juga amalan akhirat. Kalau kita lihat pertanyaan sahabat tadi, semua pertanyaan-pertanyaan dia ialah perkara yang berkaitan dengan kepuasan diri sendiri. Semuanya berkaitan dengan kepuasan dunia dia. Nakkan orang pandang, nakkan dikatakan orang yang pendekar, pewira, hero, nak dikatakan dipanggil sebagai orang yang apa? Orang yang apa ni, kaya, orang yang riak, orang yang ada masya-Allah, kepuasan diri. Amalan dunia, amalan yang orang nampak. Kemudian mukabilnya, jawapan baginda SAW ialah amalan yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu, iaitu amalan ukhrawi, amalan akhirat. Kita manusia dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sering ianya berlaku pada diri kita. Sering sahaja segala amalan yang ada ganjaran habuannya itu sekarang, maka nafsu diri kita itu tertarik untuk melakukannya dengan cepat, dengan segera, dengan betul-betul tekun. Tetapi kalau ia berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapati diri kita macam Allah, bila rasa lengah. Kenapa ada dua perkara ini? Kenapa amalan dunia kita rasa lebih? Contohlah, kalau kita katakan siapa yang solat duha, akan di antara faedah solat duha, dimurahkan rezeki. Kalau kita katakan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat duha, kata oh itu Rasulullah SAW, mungkin kita ini tidak ada apa, tidak ada hafiz, tidak ada apa ni, sokongan ataupun dorongan untuk lakukan. Tapi bila kita katakan siapa solat duha ini mujarrab, rezekinya akan luas dan sebagainya, terus oh kita nak buat. Kenapa ada dua perkara itu? Itu menandakan bahawasanya kita masih lagi berkait diri hati kita itu dengan kehidupan kita. Pandangan kita ini tak sampai ke sana lagi. Jadi itu special dan juga istimewanya orang-orang yang arif, orang yang alim, orang-orang yang betul-betul rabbani, orang yang saleh. Pandangan mereka bukan lagi masa depan yang sekarang, tetapi masa depan yang akan datang, masa depan akhirat. Pagi tidur, bangun pagi mereka itu pada itu fikirannya. Bagaimana aku bangun pagi, Allah redha atau tidak? Aku lakukan apa yang Allah suka ataupun tidak? Itu pandangan mereka. Itu yang mereka fikirkan. Kenapa? Kerana yang pertama, amalan akhirat ni ialah amalan yang tidak nampak oleh mata orang. Kita sendiri yang tahu, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerana amalan akhiratnya itu habuannya itu nanti jauh. Kita suka sekarang, kita suka cepat, kita suka orang semua tahu. Wa yadbillah tabaraka wa ta'ala. Perkara ini perlu kita jihad. Perkara ini perlu kita naikkan dalam diri kita untuk fi sabilillah, untuk sebagaimana seboleh mana kita jihadkan diri kita ini untuk sampai kepada tempat yang sebenar. Ini pun jihad kita. Ini pun jihad kita. Jadi perkara akhirat ni, perkara dunia senang. Orang nampak kita dapat habuan segera. Sekarang aku akan dapat. Tetapi kalau tentang akhirat lambat. Sebab lambatnya itu kerana dia tidak beriman, dia tidak tahu benar tentang kematian. Bila masa seorang itu akan meninggal dunia. Dan yang kedua, kerana amalan akhirat ini tidak ada siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kerana dua perkara ini, sebab itu kadang-kadang kita ini minta Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kerja agama pun bila ada nakkan cepat suatu habuan dan nakkan orang pandang, kerja agama itu kita buatkan jadikan kerja dunia. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kita buat kerja agama ini, kita kadang-kadang ibadah, kita ibadah solat dan sebagainya, kita bersedekah dan sebagainya, tetapi nakkan pandangan orang lain,
nakkan habuan cepat. Habuan ni sama ada berbentuk harta ataupun bentuk pangkat. Sebabkan kadang dua perkara ini kita jadikan amalan akhirat kepada dunia. Sebaliknya, amalan dunia tetapi kita nakkan Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pandangan makhluk yang lain, dan juga kita hanya nantikan habuan akhirat. Amalan dunia itu ialah amalan akhirat. Sebab itu kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'a syuhada yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, seorang peniaga, businessman. Seorang businessman ini, tetapi dia itu al-amin, amanah. As-saduq, dia ini orang yang cakap benar, jujur. Al-muslim, yang muslim, yang muslim dan juga tidak menyakiti orang lain. Orang yang tajir, businessman ini, yang ada tiga sifat ini, kata baginda SAW, akan bersama para syuhada di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Orang ini akan bersama para anbiya, para orang-orang syahid dan juga orang yang soleh. Bagaimana boleh begitu orang yang hanya buka perniagaan, yang kerjanya kerja dunia, telefon dah sampai belum, produk barang dah sampai ke belum, fikir nak pergi outstation dan sebagainya, hanya untuk keduniaan pada zahirnya. Tetapi subhanallah, kerana ada dua tadi aspek, iaitu nakkan habuan akhirat dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menutup hajat dirinya ataupun nafkah orang lain ataupun ada sedekah, ada yang perkara yang dibuat, maka orang ini, tajir ini, yang dunia penuh dengan dirinya ataupun bank dia penuh berjuta-juta, dia dapat keuntungan dunia, dia dapat keuntungan akhirat. Dia nanti dengan para Nabi SAW, dengan para syuhada, para salihin, siddiqin. Subhanallah, itu keajaiban muamalah dengan Allah itu dengan jiwa kita, dengan hati kita. Jadi itu baginda sallallahu alaihi wasallam, begitulah yang Rasulullah beritahu kepada kita. Segala amalan-amalan yang jenis-jenis yang keluaran ini, ianya tidak ada faedahnya kecuali bila kita kembali kepada hati kita, kembali kepada niat dan juga apakah tujuan kita. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, fahuwa fi sabilillah. Semoga Allah SWT insya-Allah memberikan kita insya-Allah semangat. Jangan kita ini perlu tanamkan niat. Berapa hari kita nak duduk di dunia, tidak ada apa ni, tak boleh kita nak anggarkan. Dalam beberapa bulan ni ramai yang meninggal. Ada yang tak sangka dia meninggal dulu daripada kita. Subhanallah. Semoga Allah SWT insya-Allah berikan kita kenikmatan iman. Semoga Allah SWT tanamkan kita insya-Allah kenikmatan yakin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita ada lagi sedikit masa. Baik. Kita ambil hadis yang seterusnya. Hadis sedikit. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrata, kita baca matan dia. Wa an Abi Bakrata Nufai' bin Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama bal al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Nah. Baik, terjemahannya daripada Abu Bakrah. Yakni namanya siapa? Gelarannya Abu Bakrah. Namanya Nufai' bin Harith. Nufai' bin Harith ini seorang khadam baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah berkhidmat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Meninggal selepas Rasulullah wafat, dia hidup lama juga, kemudian baru meninggal. Nufai' bin Harith ini Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan membawa masing-masing pedang mereka. Dua orang muslim berhadapan, masing-masing pegang pedang dengan maksud ingin berbunuh-bunuhan, dengan maksud ingin saling membunuh. Maka yang membunuh dan yang terbunuh itu semua wa'iyadzubillah masuk ke dalam neraka. Aku bertanya, kata Nufai' ini, kata ya Rasulullah, bagaimana ini ya? Ya Rasulullah, ini yang membunuh. Yang membunuh itu memanglah kita dah tahulah, yang membunuh itu memanglah ke neraka. Kerana melakukan jenayah yang besar. Memang patut ke neraka. Tetapi bagaimanakah halnya pula orang yang terbunuh, orang yang dibunuh ini kenapa ke neraka? Mengapa ia masuk ke neraka pula? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
kerana sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga ingin sekali hendak membunuh kawannya. Muttafaqun alaih. La ilaha illallah. Hadis ini sangat menyentuh keadaan kita. Hadis ini, Sayyidina Nufi' bin Harith ini bertanya kepada Rasulullah suatu hari. Kata, ya Rasulullah, bagaimana nanti dua orang Muslim, seorang yang mengucap syahadah la ilaha illallah, yang lain pun la ilaha illallah, tanpa kita soal siasatkan tentang masalah madhab dia ke ataupun akidah dia. Yang penting orang ini orang Muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertemu lalu berbunuh-bunuhan. Yang lain nak bunuh yang kedua. Yang pertama nak bunuh kedua, kedua bunuh yang pertama. Kata baginda, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-duanya ke neraka. Jadi Nufi' ni kata, secara logiknya, biasa memanglah orang yang membunuh itu dapat balasan. Yang dibunuh kenapa pula? Ini soal yang kita sebutkan dalam bab ini, ya. Soal hati. Kata baginda SAW, betul. Yang dibunuh itu pun ketika saling bergelut, dia ada niat untuk membunuh sahabatnya yang Muslim. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi, ini suatu isu kepada kita. Bahawasanya, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, bila seseorang itu sudah Islam, Muslim, sama ada daripada ayah ibunya Muslim, automatik dia itu akan Muslim. Ataupun baru masuk Islam, bila sudah seseorang itu di dalam kandung Islam, di dalam golongan muslimin dan muslimat, mereka ini diikatkan persaudaraan mereka itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah ikhwah, persaudaraan, tali ikatan saudara. Wattaqullah, kata Allah, takutlah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun. Moga-moga Allah kamu ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan ke ayat yang sebelumnya, ayat yang selepasnya, Allah bersabda, barang siapa yang berghibah, mengumpat kepada saudaranya yang Muslim, maka seakan-akan dia makan daging saudaranya. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Pernah berlaku, ada dua orang perempuan, ya, dalam hadis, ada dua orang perempuan kebetulan bertemu dengan baginda SAW. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada beliau, kepada mereka berdua, dia kata, tagayya'a, kata baginda SAW kepada mereka berdua, muntahlah, muntahkan. Kata dua orang perempuan tadi, ya Rasulullah, kenapa muntah? Muntahkan. Tiba-tiba mereka rasa nak muntah. Subhanallah, dibawakan di bekas begitu, dimuntah, keluar daging-daging. Kata baginda SAW, sedangkan orang ini tidak makan apa-apa. Dalam riwayat dia ini berpuasa. Kata Rasulullah, inilah umpatan mereka memakan daging saudara mereka. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi persaudaraan Islam ini sangat-sangat dikaitkan oleh baginda, diikat rapat oleh baginda SAW. Kata Rasulullah, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhuduhu wa la yashtumuhu wa la yusubbuhu. Kata baginda SAW, Muslim itu saudara Muslim. Muslim itu tak pernah mencaci, Muslim itu tak pernah yakhdhul, menghina, tak pernah menghampakan orang Muslim. Sebab itulah dalam Islam kita melihat baginda SAW mengatakan orang Muslim itu seperti bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Mereka ini saling support kepada yang lain. Dan dalam hadis yang sahih kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'min, sibabul muslim fisqun ataupun fusuqun wa qitaluhum kufrun. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mengata-ngata kepada orang muslim itu suatu kefasikan, dan membunuh orang muslim itu, berperang ataupun bergaduh dengan orang-orang Islam, ialah suatu kekufuran. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak Rasulullah terapkan, tekankan, tanamkan kepada hati para sahabat dan kepada umatnya untuk menjaga ukhuwah. Dan inilah yang telah dimasuk tengah-tengah oleh musuh Islam untuk menjauh dan memisahkan. La ilaha. Dan ini akhir zaman memang suatu perkara yang telah Allah SWT sebutkan kepada baginda SAW. Ada hadis sahih Muslim, siapa yang di kalangan muslim-muslimat yang pernah pergi ke Madinah, mungkin pernah pergi ziarah ke masjid. Nama masjid itu Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah ini
dekat dengan Haram Madinah, dekat dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Ijabah ceritanya ialah tempat itu Rasulullah SAW pernah solat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu doa dan juga kabulnya untuk baginda SAW, doa untuk umatnya. Lalu baginda SAW doa 3 perkara. 2 perkara Allah kabulkan, 1 perkara Allah tidak kabulkan. Khulasah kesimpulan ceritanya, Rasulullah SAW minta 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah minta, ya Allah, jangan kau musnahkan umat aku ini seperti kau musnahkan kaum-kaum dahulu. Yang ini jangan musnahkan umat Nabi Muhammad SAW dengan banjir seluruh dunia ataupun dengan angin kencang yang meragut semua nyawa. Memang akan berlaku angin yang kencang ataupun banjir, tsunami dan sebagainya, tapi tak menyeluruh kepada seluruh umat baginda SAW. Tapi kalau kaum-kaum dahulu, bila datang azab Allah Subhanahu Wa Taala, banjir habis semua kaumnya Nabi Nuh, habis. Begitu juga kalau angin yang datang berdentum, kaum Thamud, kaum Ad. Tapi Rasulullah minta supaya tidak dimusnahkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya diakhirkan mereka punya hitungan ke hari akhirat. Yang itu Allah kabulkan. Kata baginda sallallahu Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam minta, ya Allah, jangan kau jadikan permusuhan, pergelutan antara umat aku ini dengan sebab orang yang luar Islam. Yani jangan jadikan orang kafir ada kekuatan, kekuasaan, pengaruh yang boleh melagakan antara orang Islam sesama mereka. Permintaan baginda SAW. Jangan jadikan musuh Islam orang yang kafir, yang harbi, yang memerangi Islam dan muslimin. Jangan bagi mereka ini kekuatan, kekuasaan, pengaruh yang boleh memengaruh, menipu orang-orang Islam supaya bergaduh sama mereka. Itu kata baginda SAW, Allah kabulkan. Satu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan, dan Rasulullah ulang-ulang doa ini, tetapi Allah Subhanahu tidak kabulkan, ialah Rasulullah minta, ya Allah, jangan jadikan pergelutan laga sesama orang Islam dengan sebab sesama mereka. Jangan jadikan sesama mereka ini fitnah dengan sesama mereka. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan. Jadi itu doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebab itulah orang-orang kafir ni, mereka ni kaji. Jadi kalau mereka nak ganggu, nak lagakan orang muslim sendiri, mereka tak akan dapat. Sebab itu jaminan daripada Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka korek, mereka jadikan bonekanya ialah orang muslim sendiri. Orang muslim yang tidak kenal agama, orang muslim yang cetek tentang baginda, tentang keluasan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar yang aslinya. Jadi sangat senang untuk terjerumus dengan plan dan strategi yang disusunkan oleh wa'iyadzubillah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ni boneka untuk melagakan antara sesama muslim. Jadi begitu kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang Islam yang saling berbunuhan, al-qatil maqtul wa'iyadzubillah finnar. Kenapa yang dibunuh kerana ke dalam neraka? Kerana niatnya untuk membunuh sahabatnya. Kerana orang Islam ini tidak akan berlaku sesuatu, mereka ini sepatutnya mengetahui diri mereka bahawa orang Muslim kena menjaga orang Muslim yang lain. Siapakah orang Muslim yang sebenar? Orang Muslim yang sebenar, al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu ialah orang yang, Rasulullah tak kata orang Muslim itu ialah orang yang menjaga diri, tangan dan lidahnya daripada orang Muslim yang lain. Tidak. Rasulullah kata orang Muslim yang hakiki itu ialah orang Muslimin yang di depan dia, yang bersama dengan dia, yang hidup dengan dia, yang berjiran dengan dia, yang sama kerja dengan dia, yang sama sekolah dengan dia. Mereka ini rasa selamat dengan lidah dan tangan kita, individu seorang Muslim. Bukan kita rasa kita jaga tangan dan lidah kita kepada orang lain, tapi orang lain rasa selamat bila bersama dengan kita, bila berdamping dengan kita. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita rasa kita buat benda ini tak ada, okeylah, tak ada masalah, tapi orang anggap kita buat perkara yang menyakiti dia. Sebab itu Rasulullah balikkan perkara yang selamat itu kepada orang yang lain. Orang lain pandang kita macam mana? Selamat tak dirasa dengan kita? Bagus tak dirasa sama kita? Begitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim itu ialah orang Muslim yang lain rasa selamat dengan lidah dan juga tangan kita. Kita datang kepada dia rasa tenang, tak ada apa-apa rasa, tak tergugat, tidak rasa bahaya.
Jadi marilah kita sama-sama untuk separate dan juga sebarkan makna Islam dan Muslim ini. Seseorang yang tidak merasai makna ini, makna sebagai seorang Muslim dengan Muslim yang lain, dia langsung tak akan memahami makna Islam. Sebab kaitan Muslim itu dia tidak jaga. Macam mana dengan kaitan Islam, dia tidak akan terjaga. Bahkan hak-hak manusia Muslim itu lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada haknya sendiri. Jadi insya-Allah semoga kita bertemu pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah mengurniakan ke dalam hati kita insya-Allah rasa tabah, rasa iman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan seluruh umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan umat Islam ini insya-Allah dengan sebab kita. Semoga Allah jadikan kita ini sebab berkumpul satu hatinya orang-orang muslimin. Di akhir-akhir zaman memang susah akan berkumpul hati-hati orang Islam, tapi kita sendiri dengan orang yang kita mampu untuk janganlah kita ini menjadikan diri kita ini sebagai kunci atau picu terjadinya permusuhan antara sesama orang Muslim walaupun kita ini dizalimi. InsyaAllah penjelasan yang seterusnya insyaAllah kita akan panjangkan nanti di pengajian akan datang di minggu hadapan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah berkati majlis kita. Allahumma zuqna ilman nafi'a warzuqna ilman tayyiban wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna du'afa faqawi fi ridhaka dha'fana wa khudh ila al-khairi nawasina waj'al al-islam muntaha ridana. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.